Kecuali ada salah seorang cikgu ni, Cikgu Hasan, dia pergi kat kemah tu, dia pun buka. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so untuk hari Isnin macam biasa, kita akan sajikan cerita-cerita seram. So untuk hari ini, aku lama fikir tentang apa cerita yang aku nak ketengahkan untuk minggu yang baru ini. Adakah aku kena sambung cerita yang sebelum ini, ataupun aku kena orang cakap apa, do something new lah untuk kita memperbarukan benda-benda yang sedia ada dekat konten Seram Isnin ni lah. So aku fikir, duduk. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan like and share. Tak pun tolong subscribe and jangan lupa hit bell notification tu, okay? So untuk yang baru-baru nampak channel ni, jangan lupa juga yang aku ni ada buat video-video lain seperti cover pasal K-pop, ada pasal short film, ada juga Seram Isnin. Korang boleh klik terus kat playlist ni ataupun link-link yang ada dekat description sana, okay? So kita tak nak buang masa, aku nak ketengahkan terus cerita untuk pada hari ini, di mana aku nak cerita tentang korang pernah tak time sekolah ke ataupun lepas sekolah korang ada plan camping dengan kawan-kawan korang and ada berlaku benda-benda yang tak diingini disebabkan korang punya kecuaian dan kelalaian sendiri ketika kita bertandang di tempat yang orang cakap hutan yang terkejun apa semua itulah. Kalau korang pernah lalui pengalaman sebegitu, video ini memang khas untuk korang semua. Kita akan sharekan tentang camping malam seram Part 1. Ini kita berkonsepkan back to nature. No coverage, no wifi, no everything. Right, so kita tak nak buang masa, tapi sebelum tu macam biasalah disclaimer aku nak cakap kepada siapa-siapa yang mungkin tak berapa kuat nak menghadapi apa-apa jua yang aku akan sajikan dari dalam video ini. Aku nasihatkan supaya korang hanya dengar tanpa melihat orang cakap visual-visual yang mungkin boleh mengganggu kehidupan semasa korang ke apa semua. Aku tak nak bertanggungjawab sekiranya ada apa-apa benda yang tak orang cakap ingini berlaku, okay? Kita buat ni just for fun. Korang jangan terlalu serius, jangan terlalu taksub. Alright? So, cerita yang pertama tentang satu kumpulan yang orang cakap apa, berhajat nak camping bersama-sama. Dikatakan nak rasa nature lah, So, diorang camping dekat salah satu hutan yang berada di kawasan Pahang sana. Okey, kumpulan diorang ni ada 5 orang, which is 3 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Okey, 3 orang lelaki ni yang pertama Arif, Syawal dengan Amir. Yang nombor 2 ni perempuan ni seorang Mas, seorang lagi Akila. Okey. So, nak jadikan cerita pada malam tersebut, diorang macam biasalah, diorang nak jumpa satu pot di mana ada satu batu besar dekat tepi tu. And diorang kata di sebelah batu besar tu, kalau diorang naik atas sikit, diorang akan jumpa, orang cakap apa, sungai-sungai kecil yang mengalir dekat situ. And dipercayai, bak kata Syawal, di situ adalah merupakan tempat di mana para bunian lepak, minum air santai. Itu macam kedai kopi diorang lah, senang cerita kan. So, diorang ni macam mana diorang masuk nak camping tu, di samping nak cakap nak tengok alam semua jadi, nak orang cakap tangkap gambar benda-benda yang cantik, nak teroka hutan. Diorang dalam hati ni ada niat untuk orang cakap apa, mencabar dan tengok benda-benda gaib ni. Okey. So, jadikan cerita pada malam tersebut diorang campfire. Diorang letak api tengah-tengah. So, diorang borak pasal each other dekat situ lah. So, bila diorang borak apa semua, sampailah ke arah Mas ni cakap, korang tak terasa ke kita ni dah lama hiking, pergi sana, pergi sini. Tapi diorang kata hutan ni banyak benda, tapi satu benda pun kita tak pernah nampak. Kau tak pernah rasa ke malam ni kita buat benda tu, mungkin rezeki kita malam ni? Dia kata macam tu. So, diorang pun macam, apa pasal Mas ni tiba-tiba pula kan? Apa hal kan? Mas cakap macam tu, diorang pun macam, betul juga kita pun tak pernah nampak benda-benda macam ni. Kalau kita dapat benda-benda macam ni, dah kira rare. Satu pengalaman yang orang tak pernah rasa. Dia kata macam tu lah malam tu. Time tu dalam pukul 11 dan pukul 12 lah time tu. So, diorang pun berbincang sama-sama and diorang setuju untuk pergi ke tempat anak sungai mengalir di mana diorang percaya dekat situ ada, orang cakap apa, bunian lah yang tengah duduk ramai-ramai kat situ. So, diorang pun macam, okey tak apa, kita pergi sana, kita tengok je, kita tak cakap apa-apa. So, diorang pun pergi. Diorang pun naik dekat atas tu sikit-sikit, diorang lepas and diorang nampak, betul ada satu sungai kecil yang sedang mengalir secara aneh dan seram je lah, senang cerita tempat tu. So, diorang pun duduk. Diorang pun tengok. Lepas tu diorang pun macam, tak ada apa pun. Betul ke tempat ni ada bunian kan? Lepas tu dia kata, sabarlah. Mungkin diorang tahu kita kat sini. Tu pasal diorang tak nak keluar. Diorang pun duduk apa semua. Lepas tu tiba-tiba Syawal bersuara. Aku tak sedar hati tu. Jom kita balik. Dia kata macam tu tau.
Tu Arif cakap macam, relax lah, kita dah sampai sini dah pun. Tunggulah kejap. Lepas tu diorang pun macam, okey lah, diorang pun decide nak tunggu. Diorang tunggu. Alangkah terperanjatnya ketika itu diorang nampak ada satu nenek tua yang datang daripada belakang pohon tu tau. Daripada macam kat tepi tu macam berluka, macam banyak-banyak orang cakap apa, pokok-pokok tinggi. Lepas tu ada satu nenek tua yang entah dari mana keluar daripada situ. Dia keluar. Lepas tu diorang pun menyuruk. Sebab batu kat situ kan, diorang pun macam intai macam ni lah. Lepas tu diorang nampak, diorang pun menyuruk lah. Tapi intai sikit, tengok sikit. Lepas tu sekejap lagi dia tengok sekali lagi, dia tengok nenek tu dah tak ada. Bila nenek tu dah tak ada, diorang pun macam, ush, korang nampak tak apa aku nampak tadi? Nampak? Nak tunggu lagi ke? Kita dah nampak apa yang kita nak ni. Diorang kata macam tu. Lepas tu diorang kata, tak apalah, kita balik dulu. Nanti besok kita datang lagi. Dia kata macam tu. So diorang pun balik ke tempat base kemah diorang lah. Dan ceritanya bermula dekat situ di mana diorang balik, diorang jalan. Diorang tak jumpa pun base kemah diorang. Time tu ada nak pukul 12 ke 1 kot time tu. Dah apa ni, Arif cerita dengan aku, kata dah 2 jam juga diorang kat situ. Masa diorang nak patah balik, diorang tak jumpa base kemah dia walaupun diorang dah tanda jalan tu. Diorang hiker kot, diorang bisa tahu punya kan cara nak naik, cara nak turun apa semua. So diorang jalan. Lepas tu masing-masing dah panik, masing-masing dah tak sedap hati time tu. So diorang pun jalan. Tak apa, kita jalan je tegak. Diorang kata kalau biasanya kalau kita sesat, kita jalan je tegak. Lepas tu diorang jalan tegak. Jalan tegak. Di mana ketika itu diorang nampak ada satu perkampungan yang sangat luas dekat sebelah sungai tu. Di mana diorang asyik jalan dekat tempat yang sama. Diorang pusing diorang dekat batu tu. And lepas sungai tu nampak ada satu penggabungan yang seolah-olah hidup dekat situ. Dah pukul 1 pagi ni, ada satu kampung yang sedang hidup kat situ. Lepas tu ada Amas ni cakap, apa kata kita minta tolong kat orang kampung sana? Mana dah tahu dia boleh tolong kita kan? Lepas tu Arif cakap, tak payah, kau jangan tambah-tambah masalah. Dia kata macam tu. Lepas tu diorang pun jalan ke depan lagi. Diorang nampak ada sekumpulan kanak-kanak sedang berlari-lari dekat, orang cakap apa, satu batu yang agak tinggi dekat situ. Lepas tu diorang nampak, diorang tengok je budak tu. Lepas tu ada satu budak tu pandang diorang. Lepas tu budak tu tunjuk sana. Diorang pun jalan ke arah sana. Yang memeranjatkan diorang pusing ke arah tu. Rupanya baru diorang perasan perkemahan diorang tu dekat diorang je. Faham tak? Maksudnya diorang pusing, diorang dah sampai dah base kemah tu dah lama. Tapi diorang dok pusing dekat tempat yang sama. Di mana ketika tu diorang nampak tapak kaki. Kau tahu kan, kalau kau jalan atas pasir kan kau boleh nampak kau punya tapak kaki pusing tu kan. And diorang nampak tapak kaki tu berpusing. And tapak kaki tu lebih daripada angka mereka sendiri. 5 orang, tapi tapak kaki tu lebih daripada 5. And yang lagi menyeramkan, ada tapak kaki budak-budak di situ. So, diorang pun masing-masing dah takut. And diorang masuk ke dalam kemah masing-masing. And dalam kemah masing-masing tu, diorang ternampak ada orang lalu lalang dekat area kemah tu. Diorang pun buka handphone masing-masing, buka surah yang ada. And Alhamdulillah pada malam tersebut tak ada apa-apa gangguan yang berlaku, yang teruk ke apa. And pagi besok diorang terus berangkat turun ke bawah untuk orang cakap tinggalkan tapak perkemahan tu. Tapi apa yang menakutkan adalah di mana diorang keluar je, dekat pasir tu ada tulisan Jawi, jadi mana lakarannya mengatakan terima kasih. Nampak tak? Malam tadi hampa pergi lawat kampung mana tak tahulah. So itu adalah merupakan ekspedisi terakhir kumpulan mereka ini. Dan masing-masing telah pun dibubarkan and busy dengan hal masing-masing. Nampak tak? Kalau masuk hutan jangan banyak-banyak cakap. Itu baru cerita yang pertama. Kau bayangkan macam mana kalau kau terkena sendiri kat dalam tu, itu belum nampak benda tu keluar lagi. Dia baru tunjuk-tunjuk jalan-jalan, melintas-lintas je. Macam tu. Alright, so kita move out ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni tentang perkemahan juga, di mana seorang pelajar yang bernama Irfan, ketika itu dia form 5, dia kata dia pengangkap. So bila pengangkap ni memang selalu masuk hutan untuk belayar kayu-kayu, ikatan-ikatan apa semua kan. So jadikan cerita pada satu malam tu, diorang ni dikumpulkan secara berkumpulan and ada satu mission diorang perlu jalankan ketika dalam perkemahan tersebut lah. So biasalah dalam perkemahan kan mesti ada games apa semua kan. So bila dia jadikan cerita time tu, diorang berkumpulan, diorang bergerak secara berkumpulan 5-5-5-5. Game dia macam kau kena pegang satu tali, dekat tengah-tengah tu ada lilin. So siapa punya tali habis 5-5 tu, lilin tu terbakar, 5-5 tali tu jatuh and diorang automatically tersingkir. So mana punya tim yang ada lilin and ada tali yang paling banyak akan menang lah.
So, cerita dia bermula di sini. Ketika diorang bergerak secara kumpulan satu persatu ditemani oleh cikgu-cikgu dan fesi-fesi yang ada di situ. So, diorang kata apa-apa pun jadi, jangan buka mata. Mata diorang akan ditutup lah. So, diorang pun jalan macam biasa. Diorang pun jalan macam biasa. Tiba kepada kumpulan Irfan ni, dia ada 5 orang apa semua. Diorang ni merupakan kumpulan kedua terakhir ketika itu. So, diorang pun jalan dekat tempat yang di mana peserta-peserta yang lain telah pun lalu. Dia pun lalu. Tiba-tiba satu daripada diorang punya kumpulan tu telah terjatuh dekat situ. So nama dia Syafika atau panggil dia Pika. Pika terjatuh dekat situ sekaligus dia punya tali terputus dan dia punya lilin pun jatuh dekat atas tanah tersebut. Bila si Pika ni jatuh, diorang pun terdengar lah ada benda bunyi jatuh. Diorang pun buka diorang punya blindfold tu, penutup mata. Dia orang terus pergi tolong Pika yang tengah jatuh tu. And diorang, salah seorang daripada diorang terus angkat lilin tersebut. Okay, time tu cikgu dia ada yang seorang dah terlalu depan and ada lagi satu cikgu dah terlalu belakang. This mean diorang punya pergerakan ni tak stable dengan pergerakan cikgu diorang. So diorang pun tolong Pika ni. Diorang pun angkat Pika ni apa semua. Diorang pun angkat lilin tersebut. Yang memeranjatkan dia time tu, bila dia angkat lilin, dia tersuluh dekat atas satu pokok tu. Diorang ternampak ada satu lembaga besar warna hitam yang sedang hinggap, yang sedang memerhatikan mereka daripada atas. Ketika itu hanya seorang sahaja daripada ahli kumpulan mereka yang nampak benda tu, tapi dia tak bagi tahulah dekat diorang punya teammate yang lain. Takut yang lain ni tak kuat semangat apa tu, terperanjat apa semua. So dia diamkan diri dengan apa yang dia nampak. So kawan dak Irfan ni, si nama dia Naim, tak silap aku dia cerita. Dia kata dia bagi tahu Irfan perkara tersebut. Dia nampak ada satu lembaga hitam dekat atas tu apa semua. So Irfan dia cakap, jangan risau, jangan takut. Benda ni kita jangan takut sangat, kita jangan berani sangat. Mungkin dia dekat situ just nak tengok-tengok kita je. Kalau kita tak kacau dia tak kacau kita lah. Dia kata macam tu. Okay, so diorang pun masuk tidur lah masing-masing. Pada pukul 3:30 pagi, si Irfan ni terbangun untuk pergi ke tandas. So dalam kemah dia tu ada si Naim tu yang telah nampak benda tu tadi. So dia pun kejut Naim. Naim, teman aku pergi toilet Naim. Lepas tu diorang macam, alah, pukul berapa dah ni? Kata, kau pergi panggil cikgu. Lepas tu, Naim tolong lah, aku tak tahan ni. Yelah. Diorang pun bangun, keluar daripada kemah tu. Tapi diorang terlupa. Cikgu dia pernah cakap, kalau nak pergi toilet ke tengah-tengah pagi ke, pergi kat kemah cikgu tu dulu sebelum kau nak pergi mana-mana. Tapi diorang sebabkan tak tahan punya pasal, diorang terus berlari ke arah tandas tersebut. So si Irfan ni pun membuang. So dekat depan Irfan ni pun membuang. So si Naim ni pun dekat luar tunggu Irfan ni. Lepas tu dia tanya Irfan, dah belum Pan? Lepas tu Naim tu tak dengar apa-apa respon. Lepas tu tanya lagi, Pan, dah ke? Lepas tu Naim pun macam, apa hal dia ni lama sangat? Dia ketuk pintu Irfan. Pam! Irfan betul berganjat. Sebab apa Irfan tertidur kat dalam toilet tu. Irfan cakap, sikit lagi. Lepas tu Naim pun keluar. Dia pun tengok dekat kemah tu. Apa yang dia nampak time tu adalah ada satu lembaga besar tu yang dia nampak kat atas pokok tadi sedang datang menghampiri satu kemah dekat arah peratih perempuan dekat situ. Time tu Naim tu dah macam, uish, ni aku nampak tadi. Dia pun masuk dalam, pergi panggil Irfan. Dia panggil Irfan apa semua. Irfan pun tengah kumpul kapal apa semua. Dia pun keluar toilet and dia tunjuk dekat tempat kemah di mana dia nampak lembaga hitam tersebut. Dia nampak lembaga tu dah tak ada dah. Waktu macam, tadi aku nampak ada benda tu. Yang aku nampak tadi lah atas pokok tu. Dia datang dekat kemah tu. Tak ada apalah, kau ni ngantuk ni. Irfan cakap macam tu. Aduh, kan apa-apa jadi macam mana ni? Tak ada apa, jom tidur, Irfan cakap. Lepas tu diorang pun turun untuk pergi ke kemah itu. Ketika dia nak masuk ke dalam kemah tu, dia terdengar ada bunyi jeritan di dalam salah satu kemah pelajar-pelajar yang ada kat situ. Ada dengar jerit. Tiba-tiba tau. So diorang pun keluar and jeritan tu mengejutkan semua pelajar dan juga cikgu-cikgu kat situ. So diorang pun keluar dekat kemah masing-masing, kecuali ada satu kemah je yang tak terbuka and dalam kemah tu seperti ada macam pergelutan yang berlaku dalam tu. Tapi tak ada seorang pun nak berani datang. Kau tahu kan, biasa kalau kemah kan macam ni, so bila ada pergelutan kau macam wara kat situ kan. So tapi tak ada orang pun berani nak dekat kat kemah tu, kecuali ada salah seorang cikgu ni, Cikgu Hasan. Dia pergi kat kemah tu, dia pun buka kemah tu. Dia tengok time tu, apa yang dia terperanjat time tu, dia nampak Syafika matanya dah tak seperti mata seorang manusia. Dia kata mata hitam dah tak nampak dah. Dia macam cenah kan. So dia tengah macam nak pergi attack kawan dia yang ada dalam kemah tu. Tapi dihalang oleh Cikgu Hasan and dia orang keluarkan perempuan yang tak dirasuk tu. Syafika tu masih lagi kat dalam tu, bunyi dia macam ni. Lepas tu Cikgu Hasan tanya, awak okey tak, Syafika?
awak okey tak? Macam tu tau. Lepas tu sekejap lagi dia lepas tu Cikgu Hassan ni pun keluar daripada kemah tersebut. Dan tu diorang terperanjat kenapa Syafiqah keluar daripada kemah tersebut dalam keadaan merangkak. Dia merangkak. Lepas tu dia pergi cengkam kaki Cikgu Hassan tu. Lepas tu dia tengok macam tu, Cikgu Hassan tu pun terus selawat apa semua. Dia pergi rukiahnya budak tu. Memang time tu chaos gila. Dia kira dah macam cerita munafik tau. Time Nabila Huda kena rasuk tu, macam tu dah macam tu. Memang exactly sama dah. Lepas tu diorang nampak Syafiqah ni merangkak and cuba berlari ke arah hutan di mana diorang main game tadi tu. Diorang pun lari and kebanyakan pelajar dari situ cuba kejar Syafiqah and diorang tangkap Syafiqah tu. And time tu Syafiqah cakap, pergi. Dia pijak tempat aku. Dia kata macam tu. Lepas tu ada salah seorang dekat situ, orang cakap apa, adalah orang cakap ilmu agama ni, dia cuba bantu siapa-siapa yang ada situ. Dia minta bantuan Cikgu Hassan untuk bantu dia sembuhkan budak ni. So bila diorang angkat apa semua, bismillah, Syafiqah pun dapat ditenangkan. And time tu ada salah seorang cikgu tu pun call ranger hutan tu untuk bawa diorang keluar. So time tu Syafiqah tu pun terbangun daripada histeria tersebut. Ketika dia bangun daripada histeria tersebut, mata dia terus terbeliak and terus pandang atas tau. Dia macam dia tunjuk atas. Besar, cikgu tolong besar. Dia kata macam tu. Lepas tu budak-budak ni macam, apa yang kat atas tu? Ketika itu diorang nampak dekat atas tu ada satu jemaah yang berbulu, badan dia sangat besar, macam tak tahu nak cakap macam mana. Dia bukan gorila tapi dia macam terapung. And diorang pandang direct kat perkemahan tu. And diorang kata time tu masing-masing cuba untuk azan tapi mulutnya terkaku, terkelu, tak boleh nak bercakap apa-apa. Sampaikan ranger hutan tu datang. Ranger hutan cuba kawal keadaan apa semua. Rupa-rupanya dekat situ ada sedikit kesilapan. Okey, tapak di mana diorang dirikan kemah tu sepatutnya bukan dekat situ, atas lagi. Cikgu dia punya miscommunication dengan information. Diorang pergi buat dekat situ, di mana di situ adalah tapak di mana orang cakap apa, tempat diorang pergi bermain apa semualah, benda-benda dalam hutan kita tak tahu kan. So macam tu lah di mana kesilapan itu mengundang. And orang cakap jadilah akibat-akibat yang tak betul. And diorang kata selepas itu diorang keluar, dari malam tu juga diorang keluar daripada hutan tu untuk dipulangkan ke sekolah. And Syafiqah tu masih lagi dalam keadaan yang takut-takut. And selepas itu Syafiqah beransur pulih. And baru dicerita, dia kata masa malam tersebut dia nampak ada something yang datang, yang masuk tu seperti seekor ular. And dia bangun, dia menjerit sebab dia nampak ular. And lepas tu dia tak sedar apa-apa. Macam tu lah. Mungkin benda tu menggunakan teknik penyamaran Orochimaru, kita tak tahu. So macam tu lah untuk cerita yang kedua ni. Move on ke cerita ketiga ni. Cerita ketiga ni tentang kawan aku, nama dia Khalik. Cerita ni tentang, dia bukan orang cakap bercamping ke mandi-mandi ke, tak. Dia ni macam saja pergi hiking dengan kawan-kawan dia yang lain ni. Dia naik hiking dekat Bukit Beruang sana. Okay, yang mana-mana tahu kat Melaka tu, Bukit Beruang tu, yang boleh hiking tu, okay, kat situ. So diorang ni biasalah darah muda kan, orang cakap energi tengah banyak. Diorang pun plan petang tu, diorang kata kali ni kita kasih jajah semua trek yang ada dekat situ. Untuk korang punya orang cakap information, dekat Bukit Beruang tu ada 4 atau 5 tak silap aku trek. Sebab aku tak pernah sampai 4 atau 5. Biasanya aku sampai 3 pun dah pancit. Ada sekali sampai 2 aku dah jatuh dah. Stamina, itu isu stamina. Kita ketepikan, kita kembali kepada cerita Khalik ni. So Khalik ni pun plan dengan kawan-kawan dia. Time tu dah lepas asar, around pukul 5 time tu, diorang pun bersiap sedia and kumpul dekat base tu. Okay, diorang pun set time. Okay, dalam pukul 7 sebelum azan maghrib, kita kena turun dekat base kita ni. Kalau kita tak dapat habis trek yang lain, kita maghrib je kita kena turun. Sebab tempat-tempat macam ni kita tak tahu apa kat dalam dia kan. And maghrib pun kau jangan main-main lah. Kalau kita kat atas tu apa jadi nanti kan tak pasal-pasal benda-benda yang pelik jadi, kita juga pisang. Lepas tu diorang pun macam okay lah, fine lah. Okay, diorang pun start diorang punya hiking pada pukul 5.20 petang. Selepas dah stretching apa semua, diorang pun naik. Lepas dah stretching apa semua, diorang pun naik apa semua untuk diorang pun naik apa semua. So diorang sampai dekat orang cakap track yang pertama. Track yang pertama diorang pun jajah. Diorang pergi checkpoint ke checkpoint, diorang apa semua dah settle, diorang naik. Diorang pergi kat checkpoint yang kedua. Diorang pun jajah apa semua. Lepas tu time tu jam dah nak pukul 6.25 macam tu kot. Diorang dah macam, kalau kita nak pergi track ketiga sampai kelima ni, mungkin kita tak sempat ni sebab takut azan maghrib kan. So tak apa lah. Orang cakap nanti kita sambung lah. Lepas tu ada seorang kawan dia pun menyampur. Kita dah setengah jalan ni kot. Terus je lah. Apa susahnya? Tak ada sampai azan maghrib. Ini aku ni selalu sangat jalan sini. Kau relax je. Kau ikut je aku. Okay. So diorang pun jajah untuk yang ketiga punya track. Diorang pun turun, diorang pun lalu, diorang pun naik. Badan-badan dah penuh tanah ni. Disebabkan siang tu hujan. So tanah tu agak macam lembab lah. Kasut memang tak payah cerita lah time tu. So bila diorang naik,
ke arah checkpoint yang keempat, diorang pun sambung. So time tu mulut kawan dia yang tadi tu dah makin lama makin lancang. Kenapa? Time tu diorang dah macam ni. Pascal. Macam tu. Dah overconfident pula. Okay, time tu diorang tengok jam dah pukul 7 malam. Dah gelap lah time tu, maghrib punya time kan. Diorang pun decide untuk naik and keluar daripada checkpoint yang keempat tu. Lepas tu kawan dia kata, alah dah nak naik ke? 15 minit sempat lah. Ni orang cakap nombor 5 ni, kau relax je. Track ni tak mencabar pun. Kita lalu je. Kau jangan risau. Aku bawa seorang-seorang. Jangan risau. So kawan-kawan dia ni macam, tak ya je mamat ni tau kan. Entah ya ke tidak. Ni kan apa-apa jadi kan, apa pun tak hasil kan. So diorang pun macam, tak apa lah. Okay lah, fine. Okay, 15 minit je azan ke apa ke, kita patah balik. Okay, fine. Okay, ngam. Azan ke apa, memang kita kena patah balik. Kita tak payah habiskan. Boleh, ngam. So, diorang pun dapat kata sepakat. Diorang pun turun untuk track yang terakhir, track yang kelima. Diorang pun turun untuk track yang kelima. And sekali lagi, dia panggil yang member dia yang acah-acah tu botak tau. So, botak tu macam, yup, 1, 2. Dia menganjing-anjing kat situ. So, diorang pun turun. Apa semua. Tiba-tiba, diorang dengar azan maghrib berkumandang. So, bila azan maghrib berkumandang, diorang pun relax sekejap. And diorang dengar azan tu untuk menghormati. Diorang relax sekejap. Dia kata, dah jom. Tak, kita naik. Ni dah azan maghrib ni. Dah separuh ni. Tak payahlah habiskan. Kita naik je lah. Lepas tu botak tu cakap, habiskan je lah kan. Ni dah nak habis. Kau patah balik. Jalan cerita dia sama juga. Tiba-tiba, time diorang tengah borak tu, pop! Ada seorang uncle lalu. Lepas tu dia macam, nampak? Uncle tu steady je. Kita follow uncle tu. Lepas tu dia macam, alamak, dia ni aku dah cakap azan jalan je lah, tak payah kan. Lepas tu botak dah jom. Kita ikut je uncle tu. Dia terus laung siang uncle tu. Uncle! Dia jalan macam mana? Lepas tu kata, uncle, tunggu. Lepas tu dia pun follow uncle tu. Uncle tua, diorang pun follow. Diorang berlima follow uncle tua tu. Apa yang diorang terkejut time tu, diorang pergi balik dekat tempat di mana diorang duduk ketika azan itu berkumandang semula. And diorang nampak uncle tu dekat atas pula. Uncle tu dah naik atas pula. Lepas tu dia macam, alamak, kita sesat ni. Botak tu dah mulai panik. And time tu, botak tu merupakan insan yang paling senyap sekali. So Khalid ni macam, alamak, macam mana ni? Kita dah tak tahu jalan apa semua ni. Tak apalah, kita ikut jalan kiri ni. Mana tahu jumpa jalan, dia orang pun ikut jalan kiri ni. Sampai kat hujung tu, ada satu pokok besar di mana memang orang kata kalau kau nampak pokok tu, sesat, patah balik. Tapi ketika tu, diorang macam, yang Khalid ni rasa macam, boleh lalu. Kita terus je. Apa kata kita terus? Botak ni kata, tak boleh. Ini bukan tempat dia. Aku pernah lalu. Ini bukan tempat dia. Belakang tu hutan lagi. Tak payah. Lepas tu botak ni pun patah balik. Dia nampak lagi uncle tu turun ke bawah. And tanpa fikir panjang, botak tu pun jerit, Uncle. Dia pun follow. Kawan dia lagi 4 orang ni pergi kejar si botak tu. Sebab apa? Diorang tak nampak sesiapa pun yang melalui jalan tersebut. So bila dia dapat botak dekat situ, and dia orang tegur, dia kata jangan pergi ikut benda-benda yang tak betul. Diorang pun try call orang cakap apa, pihak bomba ke siapa-siapa yang ada kat situ. Time tu call memang tak ada signal. Diorang jalan depan lagi. Memang dah penat time tu. And masa tu pukul 10.30 malam. Kau bayangkan diorang hilang daripada maghrib sampai 10.30 malam. And time tu dekat satu tempat tu, alhamdulillah Khalid punya phone berbunyi. And orang cakap dekat situ ada line. Dia call pihak bomba. And ada pihak bomba datang untuk menyelamatkan diorang. And dekat situ apa yang diorang seram adalah diorang sebenarnya berada di checkpoint ketiga. And diorang tak masuk pun checkpoint yang keempat sebelum tiba ke checkpoint kelima. And time tu diorang dibawa keluar pada pukul 11.30 malam. And time tu botak tu kata dia nampak uncle tu sedang perhatikan dia. Uncle tu tunjuk jalan sana. Lepas tu dia macam, kau nampak tak apa aku nampak? Tu kawan dia kata, lain kali masuk tempat-tempat macam ni, jangan bawa mulut kau ni, perangai kau tinggal dekat bawah. Macam tu lah jalan cerita dia. Alright, so untuk cerita yang kali ni more tu pengajaran apa semua. So kepada siapa-siapa yang nak hiking ke, nak pergi orang cakap air terjun ke, nak pergi berkemah ke, tolong jaga tutur bahasa korang, tolong jaga tingkah laku, disebabkan orang cakap kita tak tahu kan apa-apa yang jadi kat dalam tu. So sampai sini je cerita untuk perkemahan ini. And aku akan datang lagi pada hari, korang minta banyak kan, pada malam Jumaat ni. Kita jumpa malam Jumaat ni, okay? Kita tengok pasal lah topik apa yang kita orang boleh cerita malam Jumaat ni. So kita jumpa pada malam Jumaat, hari Khamis nanti untuk video hantu yang terbaru. And korang save the date, okay? Isnin and Khamis is seram punya version.
Jumaat macam biasa, hari Rabu pun macam biasa. Okey? Kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan apa? Kita jumpa lagi hari Khamis ni. I see you when I see you. Aku lupa nak bagi tahu. Hari tu aku cerita pasal aku punya kerusi ni pusing kan. Kau nampak Ni, tengok ni. Lampu ni sepatutnya macam ni. Lampu ni dia sengit tau. Dia macam bengkok macam ni, kan? Sepatutnya aku shoot video ni semalam. Lepas tu masa aku tengah shoot, lampu tu besi. Kalau tak ada orang tekan, dia takkan jatuh. Lampu ni cenyah siap. Halah, ramai orang cakap suruh aku macam berhenti berehat apa semua, tapi aku tak nak lah ambil keputusan terburu-buru. Mungkin aku harap korang boleh doakan aku supaya tak tertimpa macam YouTuber lagi satu tu. Aku harap korang doakan yang terbaik. And nanti bulan 9 hujung akan ada shirt giveaway daripada aku sendiri, and kita jumpa nanti, okay? Apa-apa gua update lu orang. Alright? See you. Assalamualaikum.